Okey, kita nak tengok macam mana contoh stream dekat YouTube ni. Okey. Baik, kita balik pergi ke studio studio ni tadi. Okey. Dekat studio ni saya akan share Chrome tab studio live streaming. Okey, share. Okey, bila saya klik start stream, dia akan hantar video saya yang tengah baru ke udara ni ke dalam studio YouTube. Belum live lagi. Okey. Gambar saya dah keluar. Dia dah tunjuk dekat situ. Okey, dia dah tunjuk dekat situ. Inilah yang akan keluar. Okey. Dan ini nampaknya dah live dah. Dah merah dekat atas tu. Tak apalah. Tapi dalam YouTube saya je lah. Okey. Bermakna kalau cikgu-cikgu tengok dalam YouTube saya, dah nampak dah apa yang berlaku. Gambar yang saya hantar ni nampak kan macam tu lah. Okey. Jadi adakah saya telah menjawab persoalan tu tadi, Cikgu Haji Tajah? Haji Tajah suara dah tak ada. Tak dengar dah suara Haji Tajah. Okey. Suara dah tak dengar. Tak dengar Haji Tajah. Tak apa. Saya teruskan sambil tu. Sambil tu Haji Tajah cakap je lah. Tak ada masalah. Saya boleh dengar kat sini. Okey, bila kita stop streaming, saya tukar balik kepada stop streaming. Apa yang akan berlaku ialah gambar kat sini akan end streaming. Okey, dia akan gambar tu jadi gelap. Tak ada dah. Okey, dia akan nampak pusing-pusing tu. Bermakna saya dah end streaming daripada OBS. Okey. Bila dah end streaming, saya tekanlah button end streaming dekat atas ni, dia akan berhentilah. Dia kata your stream will stop immediately and you will no longer to be live. Okey, end. Sebab dia nak confirm. Okey. Lepas tu tak ada lagi dah. Tak ada merah dekat atas. Hello. Dengar dah tadi Tajah. Okey. Jadi adakah saya dah menjawab persoalan tadi? Ya. Okey. Baik, jadi saya dah tunjukkan bagaimana kita stream. Okey, ada persoalan lagi Haji Tajah? Okey, setakat ni okey dah. Ataupun Haji Tajah nak tunjuk sesuatu? Okey. Kita pun dah pukul 4 ni. Kita hari ni oleh kerana topik ni dia rancam, jadi kita tak boleh panjang-panjang. Okey, cuma kita nak kalau Haji yang masih ada dengan OBS, buat OBS dulu. Lepas ni saya terangkan sikit pasal restream. Okey. Jadi saya dah tunjukkan. Dia tak boleh tunjuk banyak sangat. Bukan saya kena ilmu, tetapi bila saya ajar banyak sangat nanti semua lupa. Jadi saya minta Haji Tajah sambung. Okey. Okey. Jadi kita OBS dah. Dan ada yang kita buat restream. Jadi kita saya share audio lah, kita share ni. Ini satu Okey, dah yang buka saya punya tu. Okey. Dari YouTube tadi, dari OBS tadi. Apa yang jadi macam ni? Okey, dia tak boleh pakai share. Haji Tajah yang kena share screen. Lepas tu pilih. Saya share screen lah, memang saya share screen. Okey. Dah yang buka, tengok dia tak? Pun tak boleh juga yang ni. Saya kena pakai tab. Saya pakai Chrome tab. Pakai Chrome tab. Okey, dah yang buka. Boleh juga. Tak pun Haji Tajah duduk kat sini lah Haji Tajah. Sini boleh. Ha? Dekat sini boleh. Tak apa.
Kita bukan nak share apa dia. Nak buka balik. Okey, dia keluar macam tu juga. Tak apa, tak apa. Okey, kita nak tengok. Kan? Kita nak tengok pada Restream. Okey, tadi dari OBS. Dari OBS tadi, kita ada dua tempat. Kita biasa kita hantar dalam YouTube. Kedua, kita hantar dalam Facebook. Dan ketiga, kita boleh hantar kepada Restream. Okey, dalam dalam apa tu tadi, kita hantar Restream. Dan Restream, oleh kerana OBS, dia hanya boleh hantar satu-satu. Kan? Dia tembak satu tempat, kemudian kita tembak satu tempat lagi, dia tak boleh dah. Satu je. Ya. Jadi kita hantar ke Restream. Dalam Restream, kita boleh tembak banyak tempat terus. Kan? Oh, jadi kita boleh tembak beberapa FB, beberapa YouTube dalam masa yang sama. Ya. Okey, kita tengok sini. Kita boleh tengok sini. Keluar tak? Aku punya share tu. Ha? Ha? Kena jadi macam tu lah. Okey. Dalam sebab kalau saya tunjuk akaun yang biasa, dia tak akan free, dia tak boleh pergi banyak tempat juga. Ya, betul. Okey, Restream ni kita kena beli, kita kena langgan sekurang-kurangnya premium ataupun macam SSDP kita ambil profesional. Jadi profesional kita boleh tembak kepada banyak tempat. Kurang-kurangnya dia boleh bagi 30 serentak. Jadi kita biasa buat. Sebab itulah kalau SSDP SSDP persiaran, kita akan hantar kepada YouTube jabatan, Facebook jabatan dan kalaupun Facebook SSDP. Ya. Saya nak buka dia tak lepas lah. Sebab saya masuk dari Restream, kita nak share ke Restream juga, dia ada problem sikit lah. Ya. Okay, tak apa, saya try lagi. Okey, ada satu soalan. Apa beza Restream dengan StreamYard? Okey, sekejap lagi saya jawab. Daripada Muhammad Fazli bin Muhammad Mustafa. Okey, sambil tu saya jawab dulu. Okey, Restream dengan StreamYard. Okey, baik. Restream ni adalah satu syarikat lain, StreamYard adalah satu syarikat lain. Dan setiap syarikat tu mempunyai kelebihan yang tersendiri. Contoh dia, macam Restream kita boleh simpan dan direkodkan secara automatik. Kita boleh downloadkan semua rakaman kita dan disimpan selama 30 hari. Begitu juga dengan StreamYard. StreamYard juga boleh merakam, tapi dia juga mempunyai kelebihan yang tersendiri. Dan Restream dalam paparan ni maksimum ialah 10 orang dan StreamYard kalau tak silap saya 6 orang. 10 juga. 10 juga. Okey, 10. Okey, jadi kalau pro, kalau premium dan pro lah. Jadi kalau yang percuma tu hanya 3 je lah. Dan kalau Restream pun, kalau yang percuma pun ada had masa. Share aku tu. Okey, ini paparan dia. Ya. Okey, kalau untuk atau kita sekarang ni kita hantar 2 je ke Jabatan Pendidikan Official dan kepada Facebook dan YouTube Jabatan. Okey, kita boleh add lagi. Dia banyak, dia boleh bagi. Tu. Okey, kalau yang percuma, dia boleh Facebook. Live Facebook, tetapi Facebooknya ialah Facebook personal. Okey, dia cuma bagi Facebook personal saja. Okey, kalau dia tak keluar yang bawah ni, group and public page.
Kalau kita ambil yang berbayar, barulah kita boleh buat public page ni. Okey. Ya. Okey, kemudian kita tengok dia connect ke Facebook. Jadi dari OBS tadi, tugas dia hanya hantar ke Restream sahaja. Restream yang akan pecahkan. Ya. Jadi tugas komputer tu lebih ringan lah. Lebih ringan lah. Okey, macam ni. Okey, tengok kita boleh hantar ke Restream. Stream tu, personal live, saya tak tukar personal live. Saya buat untuk, okey, berapa page ni? Ini public page ni, semua public page ni, semua kita boleh hantar. Okey? Dengan syarat page tu kita adalah admin. Kalau kita tak admin tak boleh masuk. Kemudian dalam Restream juga kita ada Stream Studio, kita ada Stream with OBS. Kita boleh masuk dalam Stream video file. Okey, itu tu. Kemudian kalau kita pergi kepada, ini pasal dia tengah live ni tuan-tuan. Cikgu dia tengah live. Masih live lagi. Kita tak boleh usik tu. Berapa second. Dia masih live lagi. Kita masih live, dia keluar kat sini. Kalau kita masuk dekat studio ni kan, dia akan jadi studio live ni, dia akan jadi satu benda lain lah. Itu dah jam dah. Belum jam lagi, dia tengah running. Okey, dia akan masuk sini. Dia nak jam lah tu. Dia, sebab saya dah buka kat dia kan. Dia dah slow. Dayah buka dia. Okey, Hidayah ni dia jaga konti. Jadi apa yang Hidayah benarkan, itu yang keluar. Kalau Hidayah tak benar, tak boleh. Yang berwarna hitam tu. Kita tengok tepi sini. Kita ada chat. Okey, kita ada chat. Okey, kita ada caption. Kita ada caption ni dan kita ada grafik. Okey. Kemudian kita di atas ni program buat bicara teknologi, pilihan OBS ni dia ada 1, 2. Kita ada 2 je. Kalau kita ada banyak, suara saya dah berlapis-lapis lah. Okay? Tak apa. Dan dia juga boleh go live tanpa OBS. Dia boleh, kalau kita main stream saja pun, kita masih boleh go live. Kita boleh live berstreaming. Seperti pada minggu lepas, kita ada masalah. OBS tu cuma nak bagi cantik. Okey, saya rasa setakat tu dulu kita. Kalau kita boleh bincang kemudian lah, kita beritahu kita. Okey, Haji Meda, apa lagi ada? Ada yang tanya StreamYard dan Restream ada berapa had masa. Okey, itu terpulang kepada syarikat tu lah. Okey, lagi mahal kita bayar, sebenarnya dia lagi bagus sebenarnya. Dan dia banyak feature-features dia. Okey, tapi masalahnya kita dah tengok harga. Okey, Haji Tajah akan kongsikan harga dia. Boleh tengok. Had masa ya. Okey, had masa pun juga bergantung pada harga. Okey, saya link saya keluar daripada ni share tab dia. Okey, kita ada sini, kita tengok kat sini. Share tab. Billing. Billing. Okey, kita tengok billing Okey, sekarang ni kita tengah melanggan profesional, $49 per month. $49 per month, lebih kurang dalam RM156 lah sebulan. Okey. Dia bagi 30 platform, 1 channel platform, 3 custom extra destination. Okey, stream dia recording boleh 10 jam. Okey. Kemudian saya hari tu nasib baik saya rezeki saya dapat diskaun 20%, 25%. Okey, jadi saya kena cuma bayar $36 saja, $36 saja. Okey? Untung. Kemudian payment. Ni sepanjang kita dah gunakan, kita boleh payment $36 saja. Okey, streaming setup. Okey, dia pun boleh buat stream key.
dia pun kalau kita nak hantar pakai stream key pun boleh. Dan email, kita setting email kita. Okay. Dan branding. Okay. Untuk harga yang lain-lain tu, kita kena buka dekat tempat dia lah. Dekat web dia, dekat web. Dekat web dia. Tapi kalau bandingkan StreamYard, saya rasa StreamYard lagi murah. StreamYard baru $26 sebulan. Okey, ada yang bertanya sebenarnya bagaimana ni. Okey. Sebenarnya kelebihan OBS ni ialah kita ada virtual camera. Selain daripada sistem perisian OBS, kita ada satu perisian nama dia Prism. Sama macam mana features OBS. Cuma dia tidak ada virtual cam. Virtual camera ni tak ada. Bila tak ada virtual camera, kita nak share dalam software lain, contoh Google Meet, kita nak share dalam apa-apa saja, dalam Teams dan sebagainya, kita tak boleh share. Tujuan utama kita ada virtual cam ni ialah kita nak set up grafik. Dia sebenarnya dia lebih kepada pengadun grafik dan audio. Jadi kita mudah bila kita share saja terus masuk dalam Google Meet, kita boleh masuk dalam macam-macam platform. Itu kelebihan OBS. Dan OBS ni adalah percuma. Itu yang pentingnya. Sebab sistem ini direka bentuk oleh ramai yang perekanya. Setiap bahagian tu ada perekanya yang tersendiri. Jadi dia tak boleh kata hak dia dan sebagainya. Jadi dia kekal percuma. Okey. Mungkin itu dah menjawab. Ada lagi Cik Haji Tajah? Okey, saya rasa itu saja. Kau ada satu soalan lagi kau tu. Macam mana kalau tahu teknik, okey, itu juga Cikgu Faiz. Cikgu Faiz ni memang ini orang pakar ni, legend. Kami pun selalu dapat khidmat nasihat dari Cikgu Faiz, Cikgu apa? Romi. Selalu di bawah dia. Cikgu Romi. Cikgu Romi and Julie tu. Cikgu Sawarul tu. Itu semua hebat-hebat. Itu semua taiko-taiko tu yang kita banyak sangat berguna dengan dia orang. Okey, Cikgu Fazli tanya ni, Haji. Macam mana dari OBS you hantar ke dari OBS you hantar ke Restream? Okey, sebenarnya apabila kita dah mendaftar dengan Restream, automatik OBS akan kenal. Dia ada connection. Terus saja kita tak payah masuk stream key dan sebagainya. Bila kita start saja OBS, kita letak saja Restream, automatik Restream akan kenal ini ialah kita punya. Dia ada connection. Mudah saja. Tak perlu nak setting stream key dan sebagainya. Bila kita pasang je dia automatik. Bukan saya punya. Okey, kita tengok sini di setting ni, macam setting tadi kita pergi pada stream. Okey, sekarang ni saya letak dulu dalam Facebook Live. Okey, tak ada nak sedikit. Okey. Kita pergi pada Restream, Restream.io. Kita masuk pada Restream.io dan ini kali saya disconnect dulu dia punya tu. Okey. Connect dia punya. Masukkan dia punya login. Okey, login dah. Itu saja. Kita dah boleh pancar kepada menggunakan dari OBS ke Restream. Okey. Okey, ambil jalan. Okey. Jangan terputus ni. Jangan putus pula. Okey, baik tu saya cancel balik, saya tak on. Nanti kita terputus lagi siaran kita ni. Okey, ada soalan lagi? Okey, kalau tu sambil mungkin ada soalan yang lain, saya boleh terangkan yang lain-lain ni. Okey, kalau kita nak mainkan video, kita ada banyak. Okey, satu peringatan yang penting dalam kita buat streaming untuk hantar ke YouTube dengan Facebook. Jangan menggunakan sebarang lagu atau video yang ada copyright.
nanti Facebook anda tidak boleh dibuka. Mula-mula pihak Facebook dengan YouTube akan bagi amaran. Selepas beberapa ketika, Facebook atau YouTube anda akan disekat. Mula-mula 2 minggu. Selepas itu langsung tak boleh dibuka. Jadi jangan Kami dah kena. sebab kami dah kena. Tapi tak apalah. Jadi kena beringat tu. Itu penting. Jadi bila kita nak gunakan lagu ataupun gambar dan sebagainya, pastikan no copyright ataupun free copyright. Itu penting peringatan tu. Kalau tak pun kena bank. Kemudian mungkin ada satu lagi persoalan, boleh ke saya buat duit dengan YouTube atau Facebook? Boleh. Tapi kita kena klik satu button dekat YouTube ataupun Facebook tu, monetize. Maksudnya kita membenarkan pihak Facebook dengan YouTube meletakkan iklan dalam kita punya video. Dan dari situlah dia akan jana duit. Okey, Haji. Ada 2 soalan tu nak tanya. Okey, nak install OBS ada spek tentu pada PC ke? Tak ada. Tak ada. PC sekarang ni semua boleh. Janji Windows 10. Jangan PC pakai Windows 7 dululah. Ataupun jangan pakai Chromebook. Chromebook tak boleh Okey, kemudian apa Cikgu Fazli, apa maksudnya StreamKey cuba masuk. Okey. Untuk dari OBS ke Restream, dia tak pakai StreamKey. Dia tak pakai StreamKey. Dia pakai ID Restream tu sendiri. Maknanya kita connect je pada Restream tu, dia automatik lah. Setiap kali kita pancai, kalau kita tak ubah di OBS, dia akan pergi kepada Restream juga. Automatik je? Automatik je. Macam ada Cikgu Faiz kata, macam GT Syahwan kata, macam tu lah. Dia akan pergi automatik. Okay? Saya Windows 7 tak boleh saya. Boleh, tapi dia perlahan sikit, lambat lah. Kan? Bukan tak boleh, boleh. Cikgu Lee saya ni boleh. Tapi dia lah. Sebab Windows 7 dia tidak ada patch lagi. Dia dah habis patch dia. Dia tak ada pembaruan langsung lagi. Sebenarnya bila kita memasang Windows, sebenarnya setiap versi Windows tu dia ada feature-features ni yang tersendiri. Kalau dulu macam Windows 7, kalau kita nak main bahan multimedia, sebenarnya dia kena pasang patch dia. Tapi bagi Windows 10 dia dah lengkap dah, complete. Jadi tak perlu pasang apa-apa dan sentiasa diupdate oleh pihak Microsoft. Dan kita contoh sekarang ni kalau kita nak pasang pun Windows 7 paling rendah. Boleh guna Windows 7 tetapi tak berapa bagus lah sebenarnya. Lagipun RAM pun RAM kecil kan kalau Windows 7 RAM dia kecil lah. Jarang orang pakai RAM Windows 7 RAM sampai 16 kan. RAM juga memainkan peranan yang penting. Okey, mungkin Haji Tajah boleh tunjukkan sikit dalam kita punya desktop yang dekat studio tu, graphic card. Mungkin kita tak tunjuk lagi graphic card tu. Okey. Nanti saya kena bergerak, saya berjalan. Table. Okey. Tapi graphic card yang kami ada ni graphic card lama lah. Tapi masih boleh berfungsi dengan baik lah. Okey, itu graphic card kita. Lama, GeForce GTX. Orang kata ni zaman dinosaur punya graphic card ni. Kan? Ini di dalam. Itu graphic card. Kita running menggunakan hard disk SSD. RAM 32GB. Ni RAM 32. Tapi 32 ni dah rasanya dah masuk beberapa tahun dah ni. Okey. Satu lagi Haji Tajah. Bagaimana nak sambung kamera yang besar gerabak ni nak kepada PC sedangkan dia bukannya ada connection. Okey. Sekarang ni kamera yang saya sambung ini dalam kita punya PC, kita di belakang ni, nanti saya buka kamera sana. Kali ni kita tunjukkan tu Puan Hidayah yang sedang mengendalikan konti. Ini orang penting ni. Tanpa Puan Hidayah kita tak boleh bersiaran.
Okey, kita akan tunjukkan apa device yang digunakan untuk kita convert daripada HDMI kepada USB. Dia ada alat dia. Okey. Kebanyakan graphic card dia tak support Input. HDMI. Dia tak boleh masuk HDMI. Kita kena ada satu kad, nama dia, apa nama kad tu tadi? Okey, sekarang ni kami Converter. saja. Jadi kamera besar, kamera ni. Mana? Ni kena buang ND filter dia. Tadi pasang ND filter. Ini tak boleh. Ini kita abang ambil ni. Okey. Okey. Buang ND filter tu. HDMI video capture. HDMI ke USB. Ni USB. Cucuk je dekat USB. Berapa banyak USB, berapa banyak kamera boleh pakai? Baik. Apa kelebihan kita guna pelbagai kamera untuk dalam tujuan pengajaran PDPC ke PDPR? Okey. Antara kelebihannya ialah contoh bila saya bercakap dengan pelajar, mungkin saya cakap di hadapan kamera lah. Kemudian saya nak tunjukkan bagaimana nak buat kerja dan sebagainya. Saya gunakan satu kamera yang letak di atas dan saya menulis atas meja. Jadi kita boleh switch kamera kepada kamera yang satu lagi. Jadi mudahlah kita nak mengajar macam mana kita mengajar di dalam kelas dia sebenarnya. Sambil kita menulis dekat di atas meja, kita juga boleh switchkan kepada bergantung kepada bagaimana kita menyusun grafik dalam OBS. Dia akan memudahkan kerja-kerjanya. Okey, ada tambahan lagi Haji Tajak? Okey, kameraman kita tu ialah Encik Damiat daripada dulu adalah mantan PKD selama. Okey, teruskan Haji Tajak. Okey. Tak ada apa dah rasanya. Dah habis dah ke? Dah habis dah tu. Okey, kita ada dalam 10-15 minit lagi. Okey, jadi saya tunjukkan sikit lagi sebelum kita berhenti daripada siaran ini. Okey, ada dalam bahagian ni, okey, saya nak tambahkan feature dekat dalam ni ialah window capture. Apa gunanya window capture? Maksud window capture, okey, saya boleh capture daripada skrin 1 ke skrin 2. Okey, saya ada 2 skrin, saya boleh pilih nak capture yang mana satu. Ya, OBS akan baca bila kita pasang 2 skrin, dia akan baca skrin A atau skrin B. Kemudian kita boleh pilih kita nak yang mana. Okey. Okey, jadi sekarang ni saya pilih ini, klik OK. Kemudian kalau kita dapat ni, kita dapat lihat dalam skrin saya. Okey, tu Cik Damiat sedang fokus pada apa tu. Okey, ini beginilah keadaan studio kami. Sebenarnya studio ni adalah studio audio, bukan studio green screen dan sebagainya, tapi diubah suai bermulanya pandemik tempoh hari. Jadi atas keperluan perkhidmatan, kami telah memikirkan bagaimana nak mengubah suai studio ini. Okey, mungkin Cik Damiat boleh masuk kat dalam ni, boleh tunjuk kat saya sebenarnya keadaan saya bagaimana. Cik Damiat boleh bawa masuk kamera tu, Cik Damiat? Okey, tukar scene. Okey, saya sebenarnya berada dekat sini. Okey, di dalam studio ni, di depan saya ni ada 2 skrin, iaitu TV. Satu untuk melihat apa yang sebenar yang di switch oleh Puan Hidayah, dan sebelahnya ialah komputer yang saya kontrol sendiri. Supaya saya boleh switch apa yang saya perlukan. Dan di luar sana ada Puan Hidayah dan saya berada di dalam ni. Okey, ini rupanya macam mana sebenarnya. Hijau je, tak ada apa pun. Dan kalau cikgu-cikgu pergi ke stesen TV pun sama macam ni. Dekat bilik berita tu tak ada apa selain daripada hijau, memang hijau semata-mata. Dan kita ubah suai di belakang tu nampak macam 3D dan sebagainya. Okey. Kita ada 3 minit saja lagi sebelum kita habis siaran. Dan mungkin Puan Hidayah ada nak cakap apa-apa? Okey, persilakan.
Dipersilakan Puan Hidayah cakap sesuatu. Silakan. Boleh. Puan Hidayah boleh cakap. Mic kat luar tu pun boleh. Gunakan mic yang ada tu. Gunakan mic yang ada kat luar tu. Tu. Tak dengar. Tak dengar. Ni, mic handheld. Mic handheld tu boleh masuk. Tak dengar. Tak dengar. Tak masuk. Pakai mic handheld yang tengah. Yang satu lagi, yang tu tak ada bateri. Yang tu tak ada bateri, satu lagi. Ada kat sebelah tu. Dekat switch. Dekat mixer. Boleh tak? Tak dengar juga. Nanti saya betulkan. Sekejap. Okay, hello. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih sudi menonton program Buah Bicara pada petang ini. Teruskan setia bersama kami setiap hari Jumaat jam 3 petang di Facebook JPM Perak dan YouTube JPM Perak. Okey. Okey, puas saya. Tuan Haji Azman. Nak cakap sesuatu. Silakan, bos. Okey, pastikan setiap hari Jumaat jam 3 petang hingga 4.30 petang kami Sektor Sumber Teknologi Pendidikan akan bersama dengan tuan-tuan semua untuk memperkayakan, membudayakan teknologi pendidikan. Cantik. Okey, tutup. Aku tak boleh lah.